Okey, dah record dah. Okay. Ah. Kalau saya salah fakta, cikgu betulkan Okey. Okay. Okay, soalan pertama. Manakah antara alat pengukur berikut yang mengukur suatu kuantiti terbitan? Okay, saya jawab B. Nak keterangan macam mana cikgu? Bagi tahulah kenapa B, kenapa bukan A, B, Okay. C. Okay, sebab kuantiti terbitan kan kuantiti asas yang didarabkan atau dibahagikan kan. Jadi saya pilih B sebab berat kan formula dia W sama dengan mg. M tu mass, G tu gravity. So kalau nak kira berat, dia kan ada pendaraban kuantiti asas kat situ kan. Sebab tu saya pilih B. Tapi kalau A kan masa. Masa adalah kuantiti asas. C pun kuantiti asas, D tu angkut linear. Dia nak ukur panjang pun dalam kuantiti asas. Okey, betul. So, masa, suhu dengan panjang tu kuantiti asas kan? Kuantiti asas ada berapa? Ada berapa kuantiti asas? Ingat tak? Ada 5 cikgu. Okey, masa, suhu, panjang lagi? Susu panjang. Sekejap. Jisim. Jisim lagi? Jisim dia. Jisim lagi? Alamak, satu lagi apa Jangan buka lama Arus kan? Arus elektrik. Okay, so next nombor 2. Okay, nombor 2. Antara berikut yang manakah menunjukkan unit imbuhan dalam susunan menurun? Jadi kalau susunan menurun daripada besar ke kecil, kan kita belajar tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, piko kan? Sebenarnya saya ada akronim cikgu kalau siapa yang tak ingat. Okey. Okay, kalau T ni timah. Timah guna minyak kelapa dara sebab mahu memikat naim pendek. Dapat tak yang lain? Dapat. Okay. Lagi sekali. Lagi sekali. Okay. Timah guna minyak kelapa dara sebab mahu memikat naim pendek. Dapat tak? Dapat. Dapat So jawapannya 2 tu A. Deka, senti, mikro, piko. Okay, soalan ketiga boleh ke? Okay, soalan 3. Tekanan dalam cecair P dipengaruhi oleh ketumpatan cair P, kedalaman H dan kekuatan medan graviti G. Formula dia, ketumpatan sama dengan H pro G. Apakah unit SI bagi tekanan P? So jawapan dia C. Okay, yang ni ada siapa yang tak tahu tak? Hello? Faham. Saya dapat unit dia tu. Oh. Saya dapat. H tu meter kan? Kamu boleh bertunjuk ke? Cuba try tunjuk boleh ke? Sekejap saya conteng. Okay. 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 H unit dia. Kalau H unit dia meter kan. Lepas tu P unit dia kg meter negatif 3. Kita panggil raw. Bukan P. Pro. Sorry cikgu. Sekejap, mic saya cabut. Kejap. RHO. Okay. Lepas tu gravity. Gravity kita tahu unit dia kg. Meter saat negatif 2. Saat negatif 2. Apa benda tu? Sorry cikgu. Okay, kalau H meter. Kalau saya darab terus lah cikgu. Saya meter.
Okey. darab dengan Pro tu kg meter negatif 3. Kg meter negatif 3. Lepas tu darabkan dengan graviti kg meter saat negatif 2. Meter saat negatif 2. Okey. Negatif 2. Okey. So kalau darab dapatlah meter darab dengan tambah negatif 3 tambah negatif 2 kita dapat sekejap ni kg meter kita dapat negatif 1. Negatif 1 lepas tu saat negatif 2. Ada yang tak faham tak? Faham. Faham dah? Maksudnya kg. Faham. Okey. 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 Okey, faham Dia indeks kan, indeks. Ingatkan indeks kalau meter 1 kan. 1 tambah negatif 3 tambah 1 dapatlah negatif 1. Kan betul tak? Betul. Betul. Okey. Lagi apa lagi? Next, nombor 4. Okey, nombor 4. Pelajar 1 menunjukkan anak panah yang ditarik oleh pemanah pada satu tali busur yang kenyal. Okey. Tu Sekejap, kamu sorry, kena Cik. apa clearkan ni apa dia punya mana ke clear dia? Drawing. Okey, dah cik. Ah. Okey. Okey, tali busur tersebut mempunyai pemalar daya 350 Newton meter negatif 1. So ini pemalar daya 350 Newton meter negatif 1. Ianya telah ditarik 50 cm daripada panjang asal. Apakah tenaga keupayaan yang tersimpan dalam tali busur tersebut? So kalau tenaga keupayaan kenyal kita ada dua formula kan. 1/2 Fx dengan 1/2 Kx kuasa 2. Cikgu, yang ni sebenarnya silap ni. Sekejap. Yang ni Tu sebenarnya K. 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 Buruknya. Okey. Itu sebenarnya K. Tahu kan Okey, K lepas tu. pemalar string. Okey. Oh ialah pemalar daya. Okey. Pemalar daya untuk string. Okey, lepas tu saya pakai formula 1/2 Kx kuasa 2. Sebab kat sini pemalar daya kan sama dengan K kan. Okey. K ni adalah K. Buruknya. Okey, yang ni K. Lepas tu dia kata dia telah ditarik 50 cm. So X tu sama dengan 50 cm. Tapi dia nak dalam meter. Sebab pemalar daya dia dalam meter. Jadi saya buat 1/2 pemalar daya K 350 darabkan dengan X kuasa 2. 50 bahagi 100 sebab nak tukar pada meter. So 50 bahagi 100 kuasa 2 dapat 43.75 Joule. Dapat tak? Okey, boleh. 1/2 Boleh tak? Kx kuasa 2. Boleh. Okey. Okay. cm tu kena tukar meter unit SI. So betul lah tu. Okey. Cara nombor 5. Pelajar 2 menunjukkan sebuah kapal terbang yang bergerak dengan hal laju seragam pada ketinggian yang tetap. Okey, yang ni tajuk keseimbangan daya kan Ustazah? Ya betul. Okey, kalau keseimbangan daya. Kalau keseimbangan. Siapa yang slow tu laju Okey. Okey, kalau keseimbangan daya dia mestilah dalam hal laju yang seragam ataupun pegun kan Ustazah? Ya, Okey, so kalau hal laju seragam. Maksudnya keseimbangan daya, dia berlaku keseimbangan daya. Maksudnya apa? Dia punya daya pada daya bersih dia kosong. Daya bersih dia kosong. Kalau macam ni. Betulnya ni 200. Buruklah pula. Tulis je tak apa orang faham. Okey, 200. Okey, ni 200. Okey. Okey, ni daya selaitan ni 200 Newton. Contohlah.
So kalau 200 Newton tolak 200 Newton kita dapat kosong. Jadi daya paduan dia sifar. Bila daya paduan dia sifar, itulah keseimbangan daya. Bila dalam keseimbangan daya, hal laju dia seragam. Okay, kalau tengok kat soalan ni. Okay, tengok kat soalan ni. Dia kata persamaan daya manakah adalah yang betul? Yang pertama, tujuan enjin sama dengan berat. Okay, kalau ikut logik, kalau tujuan enjin sama dengan berat, kapal terbang tu bergerak ke tak yang lain? Tak. Tak kan? Sebab apa? Kalau dia nak bergerak ni, dia nak bergerak, minyak dia kuat 200 Newton tapi berat sama dengan berat dia. So contohnya aku tolak seorang tu berat dia, aku tolak 200 Newton tapi berat dia 200 Newton. Still tak bergerak, dia pegun. Dia tak bergerak. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay. Yang kedua pula, kalau daya angkat lebih besar daripada berat. Kalau daya angkat lebih besar daripada berat, agaknya kapal terbang ni macam mana? Kalau daya angkat dia lebih besar daripada berat. Terbang. Ha? Gerak ke atas. Okey, betul. So dia ke atas. Jadi dia bukan ketinggian tetap. Dia ketinggian dia akan bertambah. Betul tak? Betul. Okey, yang ketiga. C. Tujuan enjin lebih besar daripada daya seretan. Kalau tujuan enjin lebih besar daripada daya seretan, bermaksud hal laju dia bertambah ke berkurang ke seragam? Bertambah. Okay, bertambah. Jadi T3 ni bukan mematuhi keseimbangan daya kan? So sekarang ni, yang D ni daya seretan sama dengan tujuan enjin. Soalan nak, persamaan daya apakah yang sama dengan hal laju seragam pada ketinggian tetap? Jadi kalau tengok yang D ni, daya seretan sama dengan tujuan enjin. Contohnya aku tolak seorang tu 200 Newton tapi daya seretan dia 200 Newton. Jadi dia dalam keadaan tetap, hal laju dia tetap je. Okay, boleh faham tak yang tu? Boleh. Okay, kalau yang ni kita pakai tadi 200 Newton tolak 200 Newton kita dapat kosong. Jadi daya paduan yang bertindak ke atas kapal terbang ni kosong. So sifar. Bila sifar dia dalam keseimbangan daya. Okay, boleh faham tak? Lepas tu jawapannya D. Faham. Okay. Dia senang je. Kiri sama kanan, atas sama bawah. Wah, macam. Dengan daya. Okay. Kalau yang B ni daya angkat sama dengan berat, itu baru jawapan dia. Sama ada daya angkat sama dengan berat ataupun daya seretan sama dengan tujuan enjin. Okay. Soalan 6. Ajar 3 menunjukkan graf hal laju melawan masa sebuah kereta. Penyataan manakah adalah yang betul? Okay. Kalau graf hal laju melawan masa, kita dapat nota apa daripada graf ni? Kalau pecutan pula. Kalau kecerunan graf, kita dapat apa kat sini? Yang lain respon apa dia? Kita dapat Pecutan. tak apalah. Cantik betul. Okay, kita apalah. Okay, yang ni kita dapat pecutan kan? Okay, ni pecutan. Kalau luas bawah graf. Kita dapat apa? Kita dapat jarak atau sesaran kan? Okay. Betul. Jadi, okay, betul. Okay. Penyataan manakah adalah betul? So kita tengok satu persatu. Yang pertama, kereta itu bergerak dengan hal laju seragam pada kedudukan PQ. Dia kata kalau PQ ni hal laju seragam. Agaknya betul ke salah? Salah. Sepatutnya PQ ni apa? Pecutan. Okay, pecutan dia bertambah kan? Okay, so confirm yang ni salah. Okay, salah. Tengok B pula. B, kereta itu tidak bergerak selama 20 saat pada kedudukan QR. Okay, 20 saat tengok yang ni pula. Dia kata kereta ni tak bergerak pun masa QR ni. Asalnya betul ke salah? Salah. Sepatutnya masa QR ni kereta ni tengah buat apa? Laju seragam. Laju seragam. Oh, pada jawapan kat sini kan. Okay, C. So ini A salah, B salah, tinggal C dengan D. C, kereta itu mengalami nyah pecutan seragam 0.5 meter additif 2 pada kedudukan RS. Okay, so yang ni kita kena kira pecutan masa kedudukan RS ni. Okay.
Jadi nak kira pecutan kita pakai formula apa? Yang pecutan ni keturunan graf tapi disebabkan keturunan tu dia berkurang kan, keturunan dia ni, so tu yang pecutan lah. Tapi sebenarnya dia bukan dah yang pecutan kalau ikut logik dia bukan R ke S tau, tapi dia R ke tu yang ke kosong tu, bila hak laju kosong tu tu maksud dia dah stop, dia tengah break kan, dia stop. So bukannya sampai S yang pecutan, yang S tu itu nak menunjukkan hak laju dia negatif. Hak laju negatif tu maksudnya apa? Dia patah balik. Kalau tadi dia pergi kanan, lepas tu dia break, dia stop, lepas tu dia patah balik. Itulah yang bawah graf tu menunjukkan dia patah balik. So kat sini kita ambil benda kosong lah cikgu. Ya, ambil Hal laju, okay. So kosong ni tolak hal laju awal 20. Macam tu cikgu. Ya macam tu. So yang pecutan dia bukanlah negatif 1.75. Cuba kira kalau yang pecutan ni yang sampai ke kosong tu, apa tu? Hak laju kosong tu. Dapat berapa? Dapat negatif 2. Negatif 2. Dapat negatif 2. Ya, negatif 2 tu yang pecutan. Okay, dia dah break, dah stop, kosong. Hak laju kosong, so dia dah stop. Kemudian dia patah balik. Kalau tadi dia pergi kanan, nanti dia pergi kiri. So dia pergi kiri, dia tunjuklah hak laju tu kat belah bawah tu. Belah bawah tu maksudnya dia patah balik. Okay. So kalau nak kira yang pecutan kedudukan RS ni, kita dapat negatif 2 beta sin negatif 2. Okay. So hal laju akhir tolak hal laju awal. Hal laju akhir dia kosong kat sini. Tolak hal laju awal 20. Bahagi dengan T, masa dia 10 saat, dia dapat negatif 2 meter sin negatif 2. Dapat tak? Yang lain respon dapat tak? Dapat. Okay, dapat. Okay, jadi C ni betul ke salah? Salah. Okay. So confirm lah jawapan D kan, tapi kita nak check. Dia kata jumlah sesaran yang dilalui oleh kereta itu selama 50 saat ialah 525 meter. Okay, dia kata sesaran 50 saat sini sampai sini adalah 525 meter. Okay, sesaran kita kena kira dengan luas bawah graf kan. Jadi kita bagikan pada A, B, C dan D. Ni segitiga, ni segi 4 tepat, segitiga dan segitiga. So kalau A kita kira 1/2, darab tapak dia 10. 10 dengan tinggi dia 20. So 1/2 darab 10 darab 20 dapat 100 meter. So A ni adalah 100 meter. Okay, tengok yang B pula. B sama dengan tapak dia 20 darab dengan 20. 20 darab 20 sama dengan 400 meter. So B ni sesaran dia adalah 400 meter. Kalau C 1/2 darab dengan 10 tapak dia darab dengan tinggi dia 20 dapat 100 meter. Okay, last sekali D. Kalau D ni 1/2 darab 10 darab negatif 15. So kuning ketinggian dia negatif 15. Dia dapat negatif 75 meter. Sepatutnya 75 meter. Tapi sebab dia kan negatif kan, so dapat negatif 75 meter. So kita tambahkan semua, kita dapat 100 meter tambah 400 meter tambah C 100 meter tambah negatif 75, kita dapat 525 meter. Okay, faham tak? Okay. Yang atas graf tu, yang apa A tambah B tambah C tu maksudnya dia tengah bergerak ke kanan. Okay, so kalau bergerak ke kanan berapa semua? 100 tambah 400 tambah 100, 600 meter. Dia dah pergi kanan, lepas tu dia stop, lepas tu dia pergi mana? Dia patah balik kan. Dia patah balik, dia pergi kiri. Tu yang jadi apa? Negatif 75 meter tu maksudnya dia patah balik. So nanti berapa? 600 meter tambah dengan negatif 75 meter, tu yang dapat 525 meter. Negatif tu maksudnya dia patah balik. Boleh?
Boleh. Boleh cikgu. Okey. Faham. Okay, next. Okey, soalan 7. Okey, Raja 4.1 menunjukkan sebuah bas bergerak pada suatu halaju U, manakala kereta dalam keadaan penggun. Selepas pelanggaran, bas dan kereta itu bergerak bersama-sama pada halaju B seperti Raja 4.2. Okey, ni sebelum pelanggaran dia. Yang ni selepas pelanggaran. Okey, agak-agaknya selepas pelanggaran ni, pelanggaran kenyal ke tak kenyal? Jangan tengok ni. Dia sebelum pelanggaran, dia lepas pelanggaran dia kan tak kenyal kan sebab dia melekat. So itulah pelanggaran tak kenyal. Okey, pernyataan manakah adalah betul? Tengok A. Pelanggaran ini adalah pelanggaran kenyal. So automatik dia salah. Kalau B, halaju bas dan kereta bertambah selepas pelanggaran. Dia dah pelanggar. Tiba dia kata bas dan kereta ni halaju dia bertambah. Agak-agaknya logik ke tak? Tak. Okay, C. So, B ni salah. C, jumlah tenaga kinetik sebelum dan selepas pelanggaran. Sekejap. Oh, lagi 10 minit. Tak apa, cikgu kita buat link baru kan. Okay. Jumlah tenaga kinetik sebelum dan selepas pelanggaran itu adalah sama. Agak-agaknya ni betul ke salah dalam prinsip keabadian momentum? Dia kata lepas sebelum tenaga kinetik sebelum berlanggar sama dengan selepas pelanggaran. Maksudnya dia bergerak sebelum dan selepas tu adalah sama. Agaknya betul ke salah? Salah. Okay, salah. So automatik jawapannya D. Jumlah momentum sebelum dan selepas pelanggaran adalah sama. Jadi yang ni dia mematuhi prinsip keabadian momentum. Prinsip keabadian momentum mengatakan bahawa jumlah momentum sebelum dan selepas pelanggaran adalah sama. So jawapan jadi. Okay, boleh faham tak? Boleh. Boleh? Dan cikgu nak tanya, prinsip keabadian momentum. Ada 3 jenis pelanggaran yang mematuhi prinsip keabadian momentum. Satu tu apa? Yang ni kan pelanggaran tak kenyal. Lagi satu apa? Pelanggaran Kenyal. Kenyal. lagi satu apa? Yang senapang tembak tu kita panggil apa? Itu kita panggil Tutupan. letupan. Tu tiga tu mematuhi prinsip keabadian momentum. Sebab tu kita boleh kira. Okey. Laju awal akhir apa semua tu. Ajak lagi satu nak tahu yang ni pelanggaran tak kenyal, dia ada bagi hint. Cuba scroll atas jap. Okey, mana hint? Hint dia ni Selepas pelanggaran, bas dan kereta itu bergerak bersama-sama. So dia gerak sama-sama pada hal laju. Maksudnya dia akan kongsi hak laju sebab dia dah melekat kan. Bila dia dah melekat, dia akan bergerak bersama-sama lah. Jadi hak laju dia sama selepas pelanggaran. So kat situ dia dah bagi hint dah. Okay, pelanggaran tak kenyal. Next. Nombor 8. Okay, nombor 8. Raja 5 menunjukkan seorang budak. Jap, yang lain tu tolong tutup mic jap. Okay. Raja 8. Raja 5 menunjukkan seorang budak mendarat dengan membengkokkan kakinya selepas melompat dari suatu ketinggian. So yang ni dalam tajuk daya impuls. Dia lompat dengan cara kaki dia dibengkokkan. Apakah kesan membengkokkan kakinya pada masa berhenti dan daya impuls yang bertindak pada budak itu? Okay, kalau daya impuls dia melompat, kaki dia dibengkokkan. Agak masa berhenti dia akan bertambah. Daya impuls dia akan berkurang. Okay, yang ni siapa yang tak faham? Cuba kamu tulis formula boleh cuba try tulis boleh tak? F sama dengan apa formula daya impuls? F sama dengan MV tolak MU Peti. per T. Okey boleh. Tapi sebab tak kena buat per tu kan. Okey. Okay dah. Dah faham kan? Okey So apa hubungan antara F dengan T? Hubungan berkadar langsung atau berkadar songsang? Songsang. Ada songsang. Dia berkadar songsang. So kalau T time dia bertambah, jadi F daya impuls dia berkurang. Okey. So daripada formula dah tahu dah hubungan dia. Okey. Next. Kelas. Sekejap.
Okay. Okay ni. Cara menunjukkan satu objek yang berada dalam keseimbangan tiga daya PQR. PQR. So objeknya dalam keseimbangan daya maksudnya objeknya dalam keadaan yang bergoin. Okay. Antara rajah vektor berikut yang manakah mewakili ketiga-tiga daya itu? So kalau yang ni sini apa yang saya faham, kalau nak tahu rajah vektor mana yang betul, dia mesti dua arah tu dia tak bertembung. Senang kata dia tak bercium lah maksudnya. Kalau tengah A ni, nampak tak? Sekejap. Okay. Yang A ni, arah R dengan P ni dia bertembung. Kalau bertembung, ini bukan rajah vektor yang betul. Okay. Kalau yang B pun sama. Kalau B, Q dengan P ni dia bertembung. Maksudnya dia bercium dua arah ni. Jadi B ni salah. Kalau yang D, okay, kalau D, dia tiga tak bertembung. Tapi kalau tengok balik, saya lukis kat sini. Daya R ni dia kan ke bawah kan. P ke kiri, Q ke kanan. Tapi kalau yang ni kita tengok balik, patutnya R tu ke bawah. Daya yang bertindak ke atas objek ni dia ke bawah. Tapi arah dia ke atas. So automatik salah. So jawapan dia C. Kalau jawapan dia C, tengok Q dia ke kanan, R dia ke bawah. P dia ke kiri. Okay, so yang ni betul. Faham tak? Ke ada siapa yang terangkan dengan cara yang lain? Betul lah. Tak. Ikut tengok arrow tu je kan. R dia ke bawah, ikut je lah R ke bawah. Q ke kanan, kita ikut je lah Q dia ke kanan and then P dia ke kiri sengit. Ikut je. Okay, so jawapannya C. Senang je. Okay, soalan last. Rajah 7 menunjukkan pemberat 1 kg. Okay, pemberat dia sama yang digantung mengikut 3 susunan berbeza. Maksudnya susunan spring ni berbeza. Menggunakan spring yang sama. So berat sama, spring sama tapi susunan dia berbeza. Iaitu kalau P dia 1. Kalau Q dia tergantung 2 ni. Tu maksudnya apa tu? Sambung secara sesibi. Okay, dia sesibi. Okay. R tu sambung secara selari. Selari. Okay. Jadi kalau tengok sini pun kita boleh nampak yang R ni dia lagi apa tu panggil? Tergantung je, tak panjang macam Q, tak panjang macam P. R ni lagi pendek daripada P, lagi pendek daripada Q. Okay, soalan dia, perbandingan yang manakah betul tentang pemanjangan spring bagi susunan P, Q dan R? So kalau tengok sini, kalau tengok sini, R ni dia lagi pendek berbanding dengan P berbanding dengan Q. So automatik jawapan dia, jawapannya C. Dia tengok betul-betul gambar dia. Okay, kalau tak nampak sangat gambar ni, ikut logik pun boleh kot. Kalau contohnya dua orang tergantung berbanding dengan seorang tergantung. Agaknya dua orang tergantung ni lah lagi susah nak jatuh macam tu. Okay, boleh faham tak? Tak pun kan kamu tengok ni spring sama. Bila spring sama, pemanjangan spring dia sama. Okay, contohnya lah. X dia 2 cm. Okay. P tu dia akan memanjang 2 cm. Q pula dia akan memanjang ni. Yang spring atas 2 cm, spring bawah 2 cm. So total jumlah 4 cm. Yang sebab dia sesibi kan. So 2 cm atas spring tambah dengan 2 cm untuk spring bawah. So dapatlah okay, tulis okay, dapatlah 4. Yang P tu kamu tulis 2 cm P. Tulis 2 cm. P dia memanjang 2 cm. Okay, untuk R dia buat selari, dia buat pemasangan dia selari. Jadi pemanjangan 2 cm nanti bahagi dengan 2 spring. Buat 2 cm, 2 bahagi 2. 2 bagi dengan 2 spring kan, so 2. So pemanjangan jadi apa? 1 cm. Jadi yang paling so pemanjangan yang paling R, kemudian dipanjang sikit P, lebih panjang Q. Itu faham tak? Okay, faham tak?
Yang lain respon, faham ke? Yang cikgu sebut ni. Faham. Sebab dia selalu spring dia. So kena bahagi. Kalau spring dua spring kena bagi 2 lah. Kalau dia buat 3 spring selari kena bagi dengan 3 spring. Macam tu je. Kalau yang se-CV ni, Q ni tambah 1 spring 2 cm memanjang. So kalau 2 spring 2 tambah 2 4 lah. Macam tu. Baik. Okay. Okay. So jawapan dia C. Okay, itu saja. Okay. Next. Next apa? Al-Amin